Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurliana Masdura binti Zamri bernombor matrik C20A1261. Ingin mengupas mengenai isu-isu semasa yang memartabatkan dan juga isu-isu semasa yang menjejaskan warisan budaya. Pengenalan, setiap negara di dunia ini mempunyai keunikannya yang tersendiri, terutama sekali mengenai budaya di sesuatu tempat. Tanah air kita iaitu Malaysia yang dahulunya dinamakan sebagai Tanah Melayu merupakan salah satu kawasan yang dagangan terbesar di dunia. Seluruh pelusuk dunia singgah ke Pelabuhan Melaka kerana kawasan yang strategik untuk menjadi tempat persinggahan dan juga merupakan kawasan dagangan yang termasyhur suatu ketika dahulu. Sedar tidak sedar, ini merupakan salah satu faktor berlakunya kepelbagaian budaya yang berada di Malaysia kerana penduduknya yang berhijrah dari negara China dan juga negara India yang berpindah secara beramai-ramai menjadikan Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak budaya dan kita kongsi bersama. Antara isu semasa yang memartabatkan warisan budaya ialah yang pertama, memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa iaitu ASEAN. Yang kedua, penghasilan filem yang mengangkat warisan budaya. Yang ketiga, penghasilan video yang bermanfaat untuk memperluaskan lagi warisan budaya. Dan yang keempat, pelaksanaan program bagi memartabatkan warisan budaya. Bagi memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa iaitu ASEAN. Setelah diteliti semula, kebanyakan negara ASEAN menggunakan unsur bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan seharian mereka. Dengan itu, Malaysia berinisiatif menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua bagi memudahkan segala urusan dua hala antara negara-negara ASEAN yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga digunakan secara luas di alam Melayu dan mula dipecahkan beberapa dialek dan terdapat juga di negara Asia Tenggara yang menggunakan elemen bahasa Melayu ke dalam bahasa mereka seperti di sepanjang Thailand, Malaysia, bahasa Indonesia dan juga bahasa Brunei yang menggunakan bahasa Melayu baku. Bagi penghasilan filem yang mengangkat warisan budaya, untuk filem tempatan, filem Mat Kilau yang baru-baru ini berjaya menambat hati penonton dengan mesej yang cuba disampaikan dan mengangkat juga warisan budaya dalam filem tersebut. Antara warisan budaya yang dipertontonkan adalah seni mempertahankan diri silat, pakaian tradisional orang Melayu, baju kurung Kedah dan juga berkain batik, berpakaian tanjak, sikap saling bantu-membantu antara masyarakat dan banyak lagi warisan budaya yang dipaparkan di dalam filem Mat Kilau tersebut. Untuk bahagian animasi pula, filem Ejen Ari The Movie dijadikan contoh mendapat penerimaan baik dari penduduk tempatan dan juga luar negara, terutamanya dari negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei dan juga Singapura. Pendekatan untuk memperlihatkan budaya warisan Malaysia yang terdapat dalam filem ini seperti nilai murni saling bantu-membantu dan mempercayai antara satu sama lain. Dalam filem ini juga memperkenalkan makanan tradisional rakyat Malaysia seperti nasi lemak dan roti canai serta memperlihatkan keharmonian masyarakat negara kita yang hidup berbilang bangsa dan kaum. Penghasilan video yang bermanfaat untuk memperluaskan warisan budaya. Aplikasi TikTok yang menjadi salah satu media hiburan masyarakat dari tua hinggalah ke muda. Pelbagai video yang telah dikongsikan dan disebar luas ke seluruh pelosok negara. Pakar ilmuwan akan berkongsi fakta menarik mengenai sejarah yang mungkin rakyat Malaysia sendiri tidak tahu. Cara pemakaian sampin yang paling mudah untuk dikongsi bersama. Bukan itu sahaja, pembuatan lagu-lagu yang tular dalam kalangan masyarakat turut membantu mengukuhkan lagi perpaduan antara rakyat dan kemungkinan sampai ke pendengar bukan dari Malaysia dan berminat untuk mendalami mengenai negara kita. Pelaksanaan program bagi memartabatkan warisan budaya. Nombor 1, mengadakan program warisan budaya bersama masyarakat setempat.
Di antara perancangan dan program yang telah dilaksanakan adalah Iftar at KL yang diadakan pada bulan Ramadan lalu untuk memeriahkan lagi sambutan berbuka puasa yang sebelum ini tidak dapat dijalankan kerana COVID-19. Pesta Kesenian Rakyat Kelantan yang diadakan di negeri Kelantan. Festival Gendang yang akan berlangsung di Sarawak pada bulan November ini menjadikan tiada unsur ketinggalan terhadap mengenal warisan budaya di Malaysia. Yang kedua ialah berkolaborasi dengan negara lain untuk memperluaskan lagi warisan budaya. Malaysia berkolaborasi dengan Kerajaan Jepun untuk melaksanakan Festival Malaysia Jepun bagi mengeratkan lagi hubungan antara dua buah negara ini. Tujuan utama pelaksanaan program ini adalah untuk mengenali antara satu sama lain budaya di kedua buah negara ini. Pelbagai aktiviti yang dilaksanakan termasuklah pertandingan fashion, pesta makanan, sukan dan permainan dan sebagainya. Kolaborasi yang diadakan ini banyak membuka mata dari kedua belah pihak untuk mengenali warisan budaya negara masing-masing. Seterusnya, bagi isu semasa yang mencemarkan warisan budaya. Yang pertama ialah media sosial memberi impak negatif kepada beberapa pihak. Yang kedua, menghasilkan trend yang mencemarkan warisan budaya. Yang ketiga, memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam sektor. Yang ketiga, tidak memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam sektor pekerjaan. Dan yang keempat, masyarakat yang mudah terpengaruh dengan provokasi pihak tidak bertanggungjawab. Media sosial memberi impak negatif kepada beberapa pihak. Terdapat isu-isu sensitif yang dibangkitkan untuk menimbulkan api kemarahan kedua-dua pihak. Antara isu panas yang menjadi bawah mulut orang ramai adalah tuntutan Malaysia terhadap budaya Indonesia iaitu Riok Ponorogo. Pihak yang tidak bertanggungjawab ini menyatakan Malaysia menuntut tarian tradisional asal Indonesia ini walhal sama sekali tidak berlaku. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan wakil dari pihak Indonesia sendiri ke UNESCO dan mengesahkan Malaysia tidak pernah menuntut tarian tersebut. Hal ini membuktikan bahawa berita palsu dapat memecah belahkan dan menyimpan perasaan ketidakpuasan hati kedua belah pihak. Disebabkan itu, pihak kerajaan menyarankan slogan tak pasti, jangan kongsi untuk memberi kesedaran kepada rakyat mengenai impak yang akan berlaku sekiranya menyebarkan berita palsu dan tidak sahih. Menghasilkan trend yang mencemarkan warisan budaya. Trend baju Melayu hipster menjadi buah mulut rakyat tempatan apabila anak muda tampil berani mengenakan busana mereka pada hari raya. Pemakaian tradisional yang diketengahkan sangatlah dituntut agar anak muda sentiasa mengenakan busana tradisional. Namun, terdapat sebilangan kecil mengubah busana tradisional ini ke tahap yang lebih ekstrim hinggakan terlupa nilai sebenar baju Melayu tersebut. Fashion yang berunsurkan kebaratan pula diketengahkan walhal imej kemelayuan itu yang perlu dipandang tinggi, terutama sekali golongan yang berbangsa Melayu. Sekiranya bukan anak muda yang memartabatkan, siapa lagi yang akan melaksanakannya? Tambahan pula yang mengatakan pemikiran rakyat Malaysia yang kolot dan tidak memandang ke sudut positif menjadikan api kemarahan orang-orang lama yang mempertahankan warisan budaya. Tidak memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam sektor pekerjaan. Dikongsi pada laman sosial TikTok seorang warga negara Malaysia yang berurusan dengan pihak hotel menggunakan bahasa Melayu namun dilayan acuh tidak acuh sahaja. Dengan perasaan hampa dan kecewa, pelanggan menukar selangor bahasa kepada bahasa Inggeris. Dengan sepantas kilat, pihak pengurusan hotel membantu dengan penuh semangat, tidak seperti yang sebelumnya. Terdapat ramai juga pelanggan yang mempunyai masalah yang sama ketika berurusan dengan pihak hotel menggunakan bahasa Melayu di ruangan komen. Perkara seperti ini tidak wajar berlaku kerana bahasa Melayu bukan sahaja digunakan di Malaysia, malah di beberapa buah negara seperti Singapura, Brunei, Thailand dan juga Indonesia. Adakah kita ingin memperlihatkan budaya tidak menghargai bahasa pertuturan kita sendiri dengan memberikan layanan buruk kepada mereka yang bertutur dalam bahasa Melayu? Masyarakat yang mudah terpengaruh dengan provokasi pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika boleh diambil contoh penggunaan bahasa Melayu baku yang digunakan dalam lagu yang sedang tular di aplikasi TikTok. Misalnya, terdapat sebilangan rakyat Indonesia yang beranggapan lagu tersebut
merupakan lagu milik mereka kerana menggunakan bahasa Melayu baku dan bukan bahasa pasar yang rakyat Malaysia gunakan sebagai bahasa pertutur sehari-hari. Dari sini dapat melihat sikap orang Melayu yang mempunyai pelbagai reaksi. Ada yang terhibur, marah dan juga pasrah dengan kenyataan yang diberikan media tempatan di Indonesia. Berkemungkinan masyarakat Indonesia tidak didedahkan dengan sistem pertuturan bahasa di Malaysia. Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia mengambil peluang ini untuk mengajar mengenai sejarah bahasa Melayu di Malaysia. Bukannya dengan mengutuk mereka seolah-olah mereka membuat kesilapan yang besar. Walhal kita juga sebagai manusia biasa ada kalanya kita cetek ilmu dalam sesetengah bidang. Jadi tidak perlu untuk melaga-lagakan antara satu sama lain.